Pendahuluan pengurusan sumber. Pengurusan sumber merupakan proses perancangan, penyusunan, pengarahan dan pengawalan usaha-usaha para ahli organisasi dan menggunakan semua sumber organisasi secara cekap dan berkesan bagi mencapai matlamat organisasi. Dalam pengurusan sumber, bahan atau tenaga yang diperlukan bagi melaksanakan sesuatu dengan cermat dan teratur. Latar belakang kajian. Yang pertama, untuk mengkaji kajian yang akan membincangkan tentang pengurusan sumber. Yang kedua, membincangkan tentang faktor-faktor pengurusan sumber. A. Faktor pentadbiran. B. Faktor bilik tayangan. C. Faktor bilik alatan atau bantu mengajar. D. Faktor pusat sumber. Dan E. Faktor bilik buku teks. Yang ketiga ialah kajian ini telah dibuat secara atas talian menggunakan Google Meet. Objektif kajian. Objektif kajian yang pertama adalah mengenal pasti faktor-faktor dalam pengurusan sumber di Sekolah Menengah Kebahasaan Tun Hussein On. Objektif yang kedua adalah melihat bagaimanakah pelaksanaan faktor tersebut dijalankan di Sekolah Menengah Kebahasaan Tun Hussein On. Objektif yang terakhir adalah untuk mengetahui penambahbaikan yang akan dilaksanakan oleh Sekolah Menengah Kebahasaan Tun Hussein On. Persoalan kajian. Yang pertama, apakah faktor-faktor pengurusan sumber di sekolah? Yang kedua, sejauh manakah keberkesanan pengurusan sumber yang diurus dan dilaksanakan di sekolah ini? Dan yang ketiga, bagaimanakah pelaksanaan faktor-faktor pengurusan sumber di sekolah? Berikut merupakan kaedah kajian yang telah kami jalankan. Yang pertama ialah kaedah temu bual, yang kedua ialah kaedah rujukan dan yang terakhir sekali ialah kaedah pemerhatian. Bagi kaedah temu bual, kaedah ini menggunakan penemu ramah untuk menjalankan temu bual secara terperinci. Sebarang perkataan atau maklumat yang disebutkan oleh responden, ianya merupakan data penting dalam sesebuah kajian. Kaedah ini juga melibatkan perbualan antara pengkaji dan responden. Ianya bertujuan untuk mendapatkan maklumat yang lebih relevan dan lebih lengkap. Melalui temu bual, data diperolehi daripada pemerhatian dapat dikukuhkan dan dilengkapkan. Ini bermaksud mengesahkan data dan maklumat yang telah diperolehi. Bagi kaedah temu bual, pengkaji menjalankan kaedah temu bual secara maya iaitu melalui aplikasi Google Meet yang disebabkan oleh situasi pandemik COVID-19 yang melanda di dunia kita. Temu bual dijalankan secara semi berstruktur iaitu aktiviti perbualan dan soal jawab yang mementingkan penolakan idea atau perasaan lebih daripada mendapat fakta-fakta tertentu. Oleh yang demikian, pengkaji telah mengajukan beberapa soalan penting dan menjadi pendengar yang baik semasa sesi temu bual dijalankan. Seterusnya ialah melalui kaedah pemerhatian. Kaedah pemerhatian merupakan satu kaedah penyelidikan yang telah digunakan untuk mengukur pembaliubah penyelidikan yang telah dikenalpasti oleh pengkaji terhadap responden yang telah dipilih. Pemerhatian juga merupakan alternatif yang ada dalam mengumpulkan maklumat atau pengumpulan data selain soal sidik dan temu duga. Melalui kaedah pemerhatian, pengkaji dapat mengamati sesuatu pendapat dan idea yang telah dilontarkan oleh responden iaitu guru Sekolah Menengah Kebahasaan Tun Hussein On berkenaan dengan pengurusan sumber ini. Yang terakhir ialah kaedah rujukan. Kami telah membuat kaedah rujukan dengan berpandukan artikel ataupun jurnal yang bersesuaian dengan tajuk pengurusan sumber dalam subjek pengurusan pembelajaran ini. Seperti contoh, artikel yang dipetik dari seseorang penulis yang bernama Raidah binti Mat Amin yang bertajuk Pengurusan Pengajaran dan Pembelajaran Sekolah yang telah diterbitkan pada tahun 2013. Selain itu, antara rujukan lain yang telah kami perolehi adalah dari sumber internet dan sebagainya. Seterusnya, dapatan kajian. Dalam demografi ini, responden guru disiplin SMK Tun Hussein On Keluang Johor, nama Muhammad Nur Syafiq bin Karim, jantina lelaki, umur 30 tahun, bangsa Melayu, taraf pendidikan ijazah sarjana muda pendidikan bahasa Inggeris dan pengalaman mengajar selama 6 tahun. Untuk pentadbiran dalam pengurusan sumber. Yang pertama, pengurusan sumber di bahagian pentadbiran adalah sangat penting dalam sistem sekolah.
Yang kedua, secara keseluruhannya, pihak pentadbiran akan membahagikan dana untuk sumber pembelajaran dan pengajaran kepada setiap unit yang terdapat di sekolah. Terdapat 3 objektif pentadbiran dalam pengurusan sumber. Yang pertama ialah menggalakkan murid dan guru menggunakan pelbagai bahan kemudahan dengan berkesan. Dan yang kedua, memupuk tabiat belajar sendiri, membaca dan menyelidik melalui pencarian dan penggunaan maklumat secara sistematik. Dan yang terakhir sekali ialah melatih murid dalam menggunakan kemahiran maklumat dalam proses pembelajaran. Selain itu, terdapat peranan pentadbiran dalam pengurusan sumber. Antaranya ialah merancang, mengelola, mengisi tenaga, mengarah, melapor dan akhir sekali ialah merangka jawatan. Seterusnya, faktor bilik tayangan atau multimedia. Objektif bilik tayangan atau multimedia. Pengurusan bilik tayangan adalah ke arah mengendalikan situasi yang lebih baik dan berprosedur sempurna untuk mencapai objektif aktiviti yang lebih berkesan dan bermakna. Keadaan fizikal bilik tayangan seperti susun atau kerusi, meja, perkakasan bilik tayangan, peraturan kelas, kemudahan asas, pencahayaan dan sebagainya seharusnya menggalakkan pembelajaran dan pengajaran dalam bilik tayangan. Pengurusan bilik tayangan banyak melibatkan inovasi teknologi pendidikan di dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Fungsi bilik tayangan atau multimedia. Penggunaan bilik tayangan ini dapat memberi peluang kepada guru untuk menggunakan video sebagai bahan serta dapat meningkatkan minat pelajar untuk belajar. Seterusnya, bilik tayangan atau multimedia ini sangat sesuai digunakan dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran pada era ini. Bilik ini digunakan untuk guru yang ingin mengajar menggunakan PowerPoint atau slideshow. Dan akhir sekali, bilik tayangan dan multimedia ini juga digunakan untuk murid-murid menonton rancangan pendidikan sama ada dari sumber cakera padat maupun Seterusnya, jenis perkhidmatan bilik tayangan atau multimedia. Yang pertama, peminjaman bahan audiovisual berunsur pendidikan seperti CD, VCD, DVD dan lain-lain. Yang kedua, pemasangan dan peminjaman peralatan audiovisual untuk tujuan pendidikan seperti radio, pemain CD, DVD, LCD projektor, skrin dan televisyen. Yang ketiga, dapat merakam rancangan TV pendidikan khasnya saluran kampus Astro. Yang keempat, menduplikasi CD, VCD, DVD untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran. Dan akhir sekali, peminjaman bahan bantu mengajar seperti carta, transparansi, model, peta dan lain-lain. Faktor pusat sumber. Menurut Izinan Zana 2006, pusat sumber merupakan pusat penyimpanan dan memberi perkhidmatan mengenai pelbagai sumber pengajaran dan pembelajaran. Dalamnya mengandungi jenis bahan buku, bahan cetak, bahan bukan buku, bahan grafik, bahan dengar dan alat-alat serta objek. Ia juga tempat menyimpan rekod bahan lain yang terdapat di sekolah, memberi perkhidmatan maklumat dan mempunyai ruang dan alat untuk kaki tangan sekolah dan murid-murid untuk membuat bahan pengajaran dan pembelajaran. Menurut Rabia Jawa pula, pusat sumber merupakan pusat pengumpulan maklumat yang menawarkan pegawai-pegawai dan kaki tangan yang terlatih dan diuruskan secara sistematik. Dalamnya terdapat pelbagai kemudahan fizikal yang disediakan untuk pelbagai perkhidmatan serta aktiviti pengajaran dan pembelajaran serta dapat mempertimbangkan mutu pengajaran dan pembelajaran. Seterusnya, untuk objektif pusat sumber, yang pertama ialah dapat menyediakan perkhidmatan dan sumber pembelajaran dalam pelbagai format bagi membolehkan semua warga sekolah menjadi pengguna maklumat yang efektif dan pemikiran yang kritis. Yang kedua ialah menyediakan perkhidmatan secara tanggungjawab, adil dan saksama kepada semua warga sekolah. Yang ketiga ialah meningkatkan tahap pencapaian murid dalam pembacaan, literasi maklumat, pembelajaran, penyelesaian masalah dan kemahiran teknologi, maklumat dan komunikasi. Yang terakhir ialah melahirkan individu bestari yang mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat. Berikut adalah peranan pusat sumber. Yang pertama ialah pusat ilmu, pusat penemuan, pusat pengajaran dan pembelajaran, pusat pengajaran, pusat profesional dan pusat hubungan rakyat. Seterusnya ialah fungsi pusat sumber. Yang pertama ialah merancang dan mengurus perolehan bagi membina koleksi yang komprehensif, seimbang dan kemaskini yang selaras dengan keperluan kurikulum dan memenuhi keperluan warga sekolah. Yang kedua ialah menyediakan kemudahan dan perkhidmatan akses maklumat bagi kegunaan individu dan kumpulan. Yang ketiga ialah memberi panduan dan kemahiran kepada warga sekolah
berkaitan proses carian, penghasilan dan penggunaan maklumat. Yang keempat ialah menyediakan kemudahan, peralatan dan bahan supaya sentiasa dalam keadaan baik dan berfungsi. Yang terakhir ialah menjalin perkongsian pintar dan rangkaian strategik dengan pelbagai agensi untuk meningkatkan kualiti perkhidmatan. Definisi bahan bantu mengajar. Definisinya adalah bahan bantu mengajar ialah segala kelengkapan yang digunakan oleh guru dan murid untuk membantu dalam menyampaikan pengajaran di dalam kelas. Peralatan mengajar bukan terhad kepada buku-buku teks, papan hitam, kapur dan gambar-gambar sahaja, tetapi ia merangkumi segala benda yang digunakan dalam pengajaran seperti komputer, radio dan sebagainya. Faktor bilik alatan atau bahan bantu mengajar. Faktor yang pertama adalah bilik bahan mengajar atau dikenali sebagai BBM dapat memberikan kefahaman kepada pelajar tentang konsep sesuatu perkara semasa belajar. Hal ini disokong oleh Nur Azlan dan Nur Dalina. Menurut Nur Azlan dan Nur Dalina pada tahun 2010, bahan bantu mengajar memainkan peranan penting ke arah memahami konsep di dalam proses pengajaran selain daripada bertujuan untuk menarik minat pelajar dalam mata pelajaran. Faktor yang kedua adalah menurut Fink Bina pada tahun 2001, 3 komponen utama yang perlu ada di dalam pengajaran bahasa berbantukan BBM iaitu komputer, bahasa dan pembelajaran. Guru kepada peringkat awal perlu memahami konsep dan prosedur pelaksanaan pengajaran bagi menggunakan komputer agar memberikan kesan yang optimal kepada pelajar untuk belajar. Yang terakhir, menurut norma pada tahun 2004, penggunaan bahan bantu mengajar dalam proses pengajaran amat penting. Ini kerana ia dapat membantu guru menyampaikan pengajaran dengan mudah, cepat serta menarik. Cara penggunaan bahan bantu mengajar hendaklah diuruskan dengan betul dan cekap supaya pelajar dapat memahami dan mengekalkan konsep atau fakta dalam ingatan mereka. Kepentingan bahan bantu mengajar. Kepentingan yang pertama adalah dapat mewujudkan suasana pembelajaran yang aktif di mana semua murid melibatkan diri dalam aktiviti yang dijalankan dengan suasana yang kondusif. Kepentingan yang kedua adalah penggunaan BBM yang berpusatkan murid ini juga akan menggalakkan interaksi yang lebih berkesan dalam proses PDP. Murid tidak akan merasa takut dan malu dengan murid lain tetapi mereka berusaha dan semangat mencuba segala aktiviti yang diadakan berdasarkan arahan yang telah diberikan oleh guru. Kepentingan yang ketiga adalah kepentingan kepada guru pula ialah guru boleh mengambil kira latar belakang dan kebolehan murid. Hal ini setiap pelajar mempunyai kemampuan yang berbeza dalam menerima bahan pembelajaran yang baharu. Kaedah, teknik dan pendekatan PDP yang sesuai perlu dipilih dan dilaksanakan secara berkesan dengan memberi penjelasan dengan pelbagai yang dapat digunakan untuk membantu proses PDP. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Faktor bilik buku teks. Konsep BOS yang diperkenalkan oleh BBT ke sekolah-sekolah telah menunjukkan perubahan dalam aspek penjagaan, penyimpanan buku teks dan juga peningkatan terhadap pengurusan program SPBT secara menyeluruh. Tempat simpanan buku teks SPBT yang terurus adalah salah satu aspek yang penting dalam pengurusan SPBT di sekolah. Kewujudan BOS ini bukan sahaja dapat memastikan buku teks sumbangan kerajaan itu menjangkau jangka hayat yang telah ditetapkan, malah dapat digunakan dalam tempoh masa yang panjang. Objektif bilik buku teks. Yang pertama, meningkatkan peranan unit SPBT sebagai sebuah unit yang membantu kecemerlangan pelajar melalui aspek keutamaan buku teks sebagai sumber ilmu utama dengan menyediakan pelbagai kemudahan tempat membaca seperti taman SPBT dan anjung SPBT.
Yang kedua, memperkasakan unit SPBT dalam pengurusan sistem fail dan buku stok dengan kualiti yang lebih cemerlang dan sistematik. Yang ketiga, menyediakan sebuah tempat simpanan buku teks SPBT yang terurus, berinisiatif, kreatif, berfungsi, kondusif dan selamat. Dan yang keempat, memupuk budaya kerja berpasukan dalam usaha untuk melonjakkan kecemerlangan pengurusan SPBT di sekolah. Peranan dan tanggungjawab bilik buku teks. Pelupusan buku teks, buku stok SPBT, bilik operasi SPBT sekolah ataupun lebih dikenali sebagai BOS, pemulangan buku teks, pengurusan am dan yang terakhir adalah penerimaan bekalan buku teks. Fungsi bilik buku teks. Yang pertama, menguruskan pelaksanaan SPBT dan keperluan semua murid di sekolah. Yang kedua, menguruskan pelbagai aktiviti bagi memupuk kesedaran di kalangan para pendidik dan para murid tentang kepentingan bilik BOS sebagai nadi sekolah. Yang ketiga, mengurus bekalan buku teks SPBT mencukupi dan buku stok SPBT dikemas kini. Yang keempat, menguruskan bilik BOS agar sentiasa kemas, bersih, ceria dan selamat. Dan yang terakhir, mengurus pelupusan buku teks SPBT. Kesimpulannya, penggunaan sumber dalam bidang pendidikan mampu meningkatkan kefahaman pelajar terhadap pengajaran yang telah diajar kepada mereka. Selain itu juga, guru-guru dapat menyampaikan sesuatu pengajaran yang lebih berkesan lagi berpandukan kepada sumber sebagai rujukan dalam membuat persediaan mengajar. Pada pandangan daripada apa yang telah dikaji, terdapat banyak perkara penting yang dapat meningkatkan mutu pembelajaran murid di sekolah jika aktiviti pengurusan sumber ini diselenggara dengan baik dan teratur.